إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره إن الخروج من أحد الضدين دخول في الآخر. Kerana keluar dari salah satu daripada dua lawan ialah masuk pada yang lain pula. Keluar dari salah satu dua yang berlawanan, malam dengan siang, masuk pada yang lain. Kita malam, keluar malam masuk yang lain siang. Kita duduk siang, keluar siang masuk malam. Itu benda yang tak boleh berhimpun. Dipanggil ad-diddan. Ad-diddan la yajtami'an. Itu dalam keadaan ilmu mantik dipanggil benda did yang berlawan, dia tak boleh berhimpun. Ibarat gerak dengan diam. Bila gerak hilang diam, bila diam hilang gerak. Panjang dengan pendek. Bila panjang tak ada pendek, bila pendek tak ada panjang. Ya, begitulah antara dunia dengan akhirat, benda berlawan. Berhadap kepada dunia, dia tak akan nampak akhirat. Ya, dia berhadap pada dunia siang malam, pagi petang, dia hambat dunia, tak habis-habis. Dalam kepala dia duit tak habis-habis. Maka dia tak akan nampak akhirat. Dia buta daripada akhirat. Sebab Rasulullah sumpah bagi orang yang apa? Merelakan diri dia menjadi hamba kepada wang ringgit. Ta'isha abdul dinar wa darahim. Celaka dan binasalah orang yang merelakan diri dia menjadi hamba kepada wang ringgit. Ada wang ringgit, cari wang ringgit untuk diguna jalan Allah, itu disuruh. Jadi hamba dia tak boleh. Jadi hamba tak ada. Yang malam pagi petang kepala otak dia ingat duit dia. Dia besarkan duit. Ya, dalam kepala dia besarkan duit, dalam kepala dia apa? Risau kalau dia tak ada, ya, dan mencari dia, mengutamakan dia, memikirkan dia lebih besar daripada yang lain. Kalau dia masuk taraf ini, dia makan sumpah Rasulullah. Dia makan sumpah memang confirm jahanam dia. Ya, tak insya, mana binasalah kata Rasulullah. Ya, tak insya abdul dinar wa darahim, orang yang menjadi hamba kepada dinar dan dirham. Kalau kita R dengan M. Ya, R dengan M. Memang rosak. Tengoklah yang jual agama siapa dia? Yang jual agama, yang jual negara, yang jual semua kepala-kepala otak yang jadi hamba pada dunia. Ya, dia berebut pangkat, berebut jawatan, ya, dia pelahap dengan dunia. Dia tak kenal apa akhirat. Dia buta akhirat, dia nampak dunia besar. Dia kalau kenal akhirat, dia tak nampak dunia ini besar. Dan tak ada nas dalam Quran dan tidak ada nas dalam hadis-hadis sahih mengatakan dunia ini besar, tak ada. Melainkan Quran kata buka apa dia? Samanan qalila, mataun qalil, semua benda sedikit, tak ada besar. Ya, jadi kita kena besarkan benda yang Tuhan besarkan. Kabbara ma kabbarallah, saghara ma sagharallah. Besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah, kecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah. Kalau orang kecilkan dunia, kita besarkan, itu tempaan asli. Memang rosak perjalanan hidup ini. Habis. Betul dalam hikam 4 kaifa besarkan, dia tak boleh bertembung tu. Kaifa yashku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Am kaifa an kaifa yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Am kaifa yarhaulu ila Allah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Am kaifa an yafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min habawati. Macam mana hati kamu nak bersinar bercahaya sedangkan rupa makhluk terlekat dalam cermin hati kamu? Ya, macam mana kamu nak berjalan ke Tuhan sedangkan kamu ditambat oleh nafsu-nafsu kamu? Macam mana kamu nak masuk hadrah Allah Ta'ala sedangkan kamu belum bersuci daripada janabah kelalaian? Macam mana kamu nak memahami daqaik, benda yang perbahasan dalam ilmu hakikat, sedangkan kamu tidak menyucikan diri daripada dosa dan maksiat yang membalut diri kamu? 4 benda yang tak boleh berhimpun. Maknanya bercahayanya hati dia berlawan dengan apa? Terlekatnya memandang kepada rupa makhluk. Kalau kita pandang rupa makhluk, pangkat, jawatan, nama, jawab hati dia takkan bercahaya, gelap.
Ya, hati dia akan gelap. Bila dah gelap macam mana nak berjalan? Bila padam api tak boleh baca, dah gelap. Yang kedua, macam mana kalau nak berjalan ke Tuhan sedang kamu ditambat oleh nafsu. Mana ikatan nafsu kena kerat. Dia kerat nafsu punya, dia boleh jalan. Kalau dia tak kerat nafsu, dia tak boleh berjalan ke hadrat Allah Ta'ala. Rohani dia tak akan dapat memikirkan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, tugas dia dengan Tuhan, langsung tak masuk kepala dia. Sebab apa? Nafsu sudah meracuni pemikiran dia. Nafsu telah mengotori akan perjalanan hidup. Dia kena bersih ke benda tu. Dan ketiga, macam mana kamu nak masuk hadrah, kehampiran diri dengan Tuhan, sedangkan kamu belum bersuci daripada janabah. Orang yang tak mandi junub, dia berada besar, dia tak boleh duduk dalam masjid. Kadar tumakninah, tu hukum fiqah, kita haram hukum dia. Dia boleh melintas di pintu sana, pintu sini boleh. Aw'abirus sabil. Nak duduk tak dibenarkan, syarat tak benar. Itulah dia nak duduk masjid hadratullah. Dia mesti suci rohani dia. Tadi janabah zahir, itulah berjunub, ni janabah batin. Apa dia janabah batin? Ghaflah, lalai. Orang yang lalai dengan Tuhan, tak ingat Tuhan ni, standard dia sama dengan orang berjunub. Sama je. Pada pihak mana ditasbihkan, pada pihak dia ditegah. Mamnu'ud duhul, dia tegah masuk dalam hadrat Allah Ta'ala. Ya. Dan keempat, macam mana nak faham akan perbahasan yang dalam, sedangkan dia sendiri pun berselaput dengan kemungkaran yang tidak dibersihkan. Ya, pemikiran jadi kotor dengan maksiat mungkar, tiba-tiba dia nak faham benda daqaik, benda dalam, lagi tak boleh. Sebab tu awalul maqamat hiya taubah. Awal maqam nak berjalan ke Tuhan mesti taubat. Ya. La ibarat liman lam yatub. Tak ada ibadat kalau orang tak bertobat. Taubat adalah penyucian. Apa benda yang kita suci? Benda kotor. Orang tak basuh, benda bersih. Ya, tak ada kita ambil dalam gobok baju bersih-bersih, kita pergi masuk mesin basuh. Nanti orang kata kau ni gila. Nak basuh benda kotor. Jadi taubat pembasuh. Apa yang dibasuh? Benda kotor. Apa benda kotor? Maksiat, mungkar, lalai. Semua nak dibasuh. Jangan ada dalam pemikiran kita dan pembawakan diri kita. Itu awal makam. Kalau dia tak basuh, bermakna apa? Dia suci. Dia suka mencintai, mendakap maksiat dan mungkar. Maka orang yang suka mendakap maksiat dan mungkar, dia tidak layak masuk dalam hadrat Allah Ta'ala. Ya. Rumah kita bersih, anak kita nak masuk, kita suruh basuh kaki kan. Dapat musim hujan ni kan. Anak pula kecil, suka berkubang macam kebau. Dia berkubang dalam parit, dia terus masuk dalam rumah. Wah, mak dia kejar orang patah menyapu. Apa pula petang gaya, besok nak gaya, orang dah basuh. Wah, dia berkubang. Dia kena mandi dulu, bersih, orang boleh masuk. Kita nak masuk rumah, kena bersih. Dia nak masuk hadrat Allah, lagi tinggi macam ni. Kalau tak bersih, tak dapat. Ya, tak ada kota untuk orang yang kotor. Sebab tu Allah Ta'ala hadiahkan kita free je, tak payah bayar. Ya, at-taib minaz zam kama la zambalah. Siapa bertobat daripada dosa dia, seolah-olah dia tak ada dosa lagi. Kayauma waladhu ummuh. Macam dia dilahir daripada perut ibu. Itu hadiah Allah Ta'ala beri melalui hadis Rasulullah SAW. Ya, umat dulu jangan kan, bukan Al-Quran. Faqtulu anfusakum. Dia nak bertobat, dia kena bunuh diri dia dulu. Ya, Bani Israel. Bunuh diri baru Tuhan terima tobat dia. Wah, kalau ini kena kat kita, wallahu alam. Berapa orang tobat tak tahu. Ini dia peri-peri, tak ada bayar, tak ada bayar deposit apa pun. Ya, tobat sungguh-sungguh, cukup syarat, Tuhan sucikan dia. Itu kasih sayang Allah Ta'ala. Habis. Dia nak ceritakan dua benda yang berlawan. Dia tak boleh berhimpun ni. Ad-didan la jastamian. Benda berlawan. Jadi dia cerita, wa kullama kharajta anta minka zada wa fi nusratin qawiyya yakinu bil wahdiyanati izil am fika ialah atam minhu fi ghairika. Wa kullama kharajta, manakala keluar engkau, diri engkau daripada engkau keluar daripada diri engkau. Wah, ini bahaya kalam ni. Kalam ni biasa ilmu sesat bawa kat kedai kopi ni. Dia tanya orang, kau dah keluar daripada diri engkau? Wah, kita dengar keluar macam mana? Kau belum keluar, kau tak sampai dia. Rupa dia pun tak faham. Ya, apa makna keluar daripada diri? Jadi banyak istilah sufi guna, faslun waslun. Kerat, engkau boleh sampai. Cakap pendek. Berani kerat boleh sampai. Apa kerat? Kerat nafsu kamu. Ya, kerat perangai-perangai huduh kamu. Buang semua tu. Wasal kau akan sampai ke hadrat Tuhan.
Tuhan akan bukakan makrifat-makrifat yang tinggi dengan engkau. Itu maksudnya. Buang mana keluar pada diri mana? Keluar daripada memandang diri kita. Itu selalu kita ucapkan tapi tak faham. Haukala tu la haula wala quwata illa billah. Inilah dia. Keluar diri tu. La haula, tidak ada daya upaya. Ya, untuk meninggalkan maksiat mungkar. Wala quwata, tak ada kekuatan nak mengerjakan taat amal soleh, tak ada. Illa billah, melainkan semua bantuan dari Allah. Itu mana keluar diri. Ya, kita nampak dia yang membantu. Boleh buat taat, kita pandang kurnia Tuhan. Mujur Tuhan beri hidayat. Mujur Allah Ta'ala beri apa? Taufik hidayat. Dapat kita buat ibadat sikit sebanyak. Kena pandang macam tu. Ya, dia pantang sangat amal sejalan Tuhan. Ananiah, pandang diri. Ini anak saya, ini saya. Ini saya, ini saya. Oh, tak pakai itu. Itu semua kena baling dalam longkang. Itu pahaman tak dipakai. Kotor. Ya. Ada pula istilah sekarang lagi pahaman sesat. Dia kata kita mesti ada keyakinan diri. Itu pahaman sesat bukan? Sedangkan Rasulullah doa wala takil nafsi, wala takilni ila nafsi tarfatal ain. Ucapan mengatakan kita kena ada keyakinan diri bertentang dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah menyatakan jangan berserahkan diri aku pada aku ya Allah. Apa makna dia? Jangan kau serahkan diri aku pada aku. Mana aku berkeyakinan dengan aku. Oh, jangan. Diajar kita yakin billah dengan Allah. Al-imanu billah, al-yakinu billah. Itu diajar oleh Rasulullah SAW. Itu mana tauhid. Ini pandang diri kita. Ini saya. Oh, ini kalau tak ada saya, orang bercakap, oh, kalau Tuhan tak ada, Tuhan tak berjaya ni. Tahu tak apa. Wah. Lagi parah tuan-tuan. Itu golongan apa jaga tu? Golongan juhala yang jahil, tak kenal Tuhan. Ya, dia memandang diri dia. Rasulullah minta doa dia. Janganlah kau serah diri aku pada aku. Maknanya jangan kau gerakkan aku memandang aku, jangan, bahkan memandang dia. Dalil Quran kata qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad, bi fadlillah, semua itu dengan kurnia Allah Taala. Wa bi rahmati, dan semua itu yang kau dapat semua rahmat Tuhan. Semua yang ada pada kita ni. A to Z mana? Kita bernafas dari dia. Ya, kita hidup, dia punya nyawa, dia punya makan, dia punya. Kalau disuruh bayar 1 jam RM10 macam. 1 jam RM1 juga. Kau bernafas oksigen kau guna bayar RM1. Nak bayar kita tuan, maun. Ya, baru kita tahu besarnya kurniaan Allah Taala. Kita boleh bergerak, kita boleh diam, semua dia. Dalil Quran kata kullum min indillah. Katakan ya Muhammad SAW, semua tu daripada Allah Ta'ala. Ya. Berjaya manusia memandang benda ni, maka jadi insan yang muflihun, yang selamat. Jadi, kalau dia gagal pandang benda ni, dia pandang diri dia tak pandang Tuhan, maka dia rugi, orang yang sesat, terbabas. Ya, dia pandang bayang. Yang membayangi tak pandang. Faham? Bayang. Bayang tu jalankan bayang. Di mana bayang? Orang pandang Tuhan, kau pandang bayang. Bayang tak ada hakikat, tuan-tuan. Ya, bayang tak ada hakikat. Kita kayu sampan, main kayak, tahu? Tiba-tiba kat sungai tu ada sebatang, tepi sungai ada sebatang pohon kelapa yang condong sampai melintasi seberang. Kita lalu air sungai tu juga nampak bayang batang kelapa tu. Adakah perlu kita berhenti? Langgau je lah. Yang batang kelapa tu. Gabak kayak gitu pula. Ya, bayang tak ada apa-apa. Maka seluruh makhluk ini adalah membayangi kewujudan Allah Ta'ala. Makhluk ni panggil bayang-bayang. Mana pun bayang-bayang yang menunjukkan atas keberadaan Allah. Jadi orang yang pandang makhluk tak nampak Tuhan, orang tu dipanggil gila bayang. Orang yang tak kenal ke Tuhan. Nampak orang, nampak makhluk, dia. Tuhan dia tak nampak. Kehebatan Allah dia tak perasan. Itu si buta dia panggil, ya. Jangan jadi golongan buta. Kita pandang dia. Dan manakala keluar engkau dari engkau, mana keluar kita daripada memandang daya, haul kita dan kuah kita, kekuatan kita, jangan pandang, semua pandang kekuatan dia saja. Dengan bantuan dia, dengan pertolongan dia, dengan inayah dia, dengan taufik dia, dengan hidayat dia. Dapatlah kita jadi orang. Sebab kalau tak ada taufik, tak ada inayah, tak ada inayah, tak jadi orang kan. Rupa je orang. Rupa je orang, dalam kan orang. Siapa nampak ni? Ahli al-kasyaf. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bila seorang khidmat dengan dia, hari-hari pemuda tu khidmat dengan dia. Dia minta doa, dia doa satu je.
Ya saya di-share, doakan saya, aku doakan kau jadi orang. Besok jadi orang, lama-lama dia kata doa lain tak ada ke dia. Kau nak tahu pakai kasut aku tu. Pakai kasut dia kan, dia tengok dalam masjid yang semayang, yang baca Quran, macam-macam kepala dia kan. Ya. Ada yang kepala himar ada yang kepala anjing, ada macam-macam buku. Ya, yang kepala anjing ni jenis tak kenal rezeki dari Tuhan. Anjing, dia kenal tak Tuhan ni kan? Dia tak kenal. Sebab jutawan tuan dia mana nak piara bagi anjing, dia bagi kuli dia makan. Kuli dia yang digajikan bagi makan hari-hari. Anjing ingat tu tuan, kan kuli ya, tuan sebenar tokek. Dia tokek dia datang, tokek dia hambat, tokek dia disalak. Itulah manusia. Yang tak kenal Ar-Razzaq pemberi rezeki, Tuhan dilawannya, Tuhan disalaknya balik anda. Maka darajat dia macam anjing. Siapa nampak ni ahlil kashfin. Orang yang dibukakan hijab pun nampak. Dia nampak kepala macam-macam kepala dia tuan. Allah. Kita mata kita bila selaput kita hilang tak ada, boleh lihat. Kalau ada katarak macam tebal kan tak boleh nampak. Lama-lama boleh butuh. Itu mata luar, mata dalam tu bila hijab dalam maksiat mungkar kita biarkan, lama ditutup langsung tak nampak. Langsung tak kenal Tuhan. Ya, itu yang bahaya. Maka dia kata manakala keluar engkau dari engkau, mana kita tidak memandang kudrah kita, tak pandang diri kita, kita pandang dia ya. Kudrat Allah, iradatullah, ilmullah, ya wujudullah. Daripada engkau bertambah-tambahlah. Setengah nasrah dipanggil apa? Kuatlah. Bila kita keluar tak pandang diri kita, kita pandang ke hadrat dia saja, maka bertambah dan kuatlah yakin engkau. Iman dia, yakin dia, makrifat dia lagi terang. Dengan keasaan kerana pekerjaan pada engkau itu lebih sempurna daripadanya pada yang lain daripada engkau. Ketiga itu apa? Kedudukan lebih sempurna. Sebab apa? Dia sudah pergi ke depan lagi jenis makrifat dia. Makrifat kita ada 4 pesen. Pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, ketiga hakul yakin, keempat kamalul. Pengenalan tu tak sama. Awak kenal tak? Katanya kan, awak kenal tuan guru tu ataupun ulama tu kenal? Kenal. Kenal macam mana? Saya sekampung dengan dia. Rumah dia kat mana? Rumah tak perasan. Kenal tak? Kenal. Di rumah tak tahu. Yang seorang lagi kenal dia? Kenal. Awak kat mana duduk? Saya jiran dia sebelah rumah. Mana dekat kenal. Yang seorang lagi, awak kenal tak? Saya anak dia. Oh, kau anak dia. Anak tubuh ni. Dia tanya perempuan, awak siapa? Saya isteri dia. Mana dekat? 4 kan. Sama-sama kenal, tapi dekat tak sama. Yang ni jiran, yang ni dalam rumah, yang ni dalam bilik. Lagi kenal. Begitulah seorang dengan Allah Ta'ala. Ya, dia kenal Allah Ta'ala dia ada. Habis perasan tak tuan? Tak perasan. Dia perasan orang lain ni. Ya, dia nampak orang. Yang kenal sikit lagi dia sebut nama Tuhan, berkocak hati dia. Iza zikirallah wajilat quluhum. Sebut nama Allah, bergentar lidah dia. Itu Quran sebut tu. Itu orang makrifat lagi tinggi. Yang mana dengan nur basirah. Yang lagi kuat sampai dia jalan duduk semua dirasa dari atas. Ya, dia berjalan, dia duduk tu semua dirasa. Dia fana billah. Itu lagi dekat. Ya, bila pendekatan dia lebih dekat, dia lebih disayangi Allah. Bila disayang oleh Tuhan, Tuhan akan bukakan dia. Yang macam-macam pembukaan dia dapat mukasyafah daripada Allah Ta'ala. Ya. Sebab dia berduduk makam hauqala, betul-betul dia matikan pandangan dia, dia dapat kurnia tu. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Ya, la haula wala quwata illa billah tu gedung. Dia taklah gedung Tuhan kan, bukan gedung kita. Orang dalam tu macam-macam ilmu akan dibuka. Rahsia-rahsia pembukaan makrifat macam-macam. Dengan syarat dimatikan diri dia. Batu kata Rasulullah SAW, man arada an yanzura ila maitin yamshi 'alal ard fal yanzur ila Abu Bakar. Siapa yang nak lihat mayat yang berjalan atas muka bumi, kata Rasulullah SAW, sila lihat kepada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tu maknanya orang yang telah berjaya mematikan diri. Apa makna matikan diri? Dimatikan nafsu dia, dimatikan pandangan dia, sentiasa dia dengan Allah Ta'ala. Ya, itu maksud mati sini. Bukan mati jasad ini mati maknawi dia panggil. Ada pun mati hissi, mati jasad ni. Itu kita tanam. Ya, sebab dia kata man siapa yang menghendaki ya bahawasanya wulsana ya siapa nak akan sampai kesampaian kami ni, maka pamautuka syartun, matikan diri itu syarat.
Matikan apa? Matikan nafsu, matikan pandangan, matikan rasa. Sehingga tidak ada rasa melainkan dengan dia. Allah. Ini hebat. Rasa mana? Rasa dalam. Luar macam biasa je. Sebab para awliya kita nak kenal di wali-wali payah sini. Dia beza dengan luar sama je. Kita bekerja, dia kerja. Kita makan, dia makan. Kita berkahwin, dia berkahwin. Kita ada rumah kereta, dia ada rumah kereta. Kan? Yang beza dalam. Mana yang payah nak kenal dia orang? Dalam apa? Hati dia sentiasa mak Allah, sentiasa dengan Tuhan, berdiri dia dengan Tuhan, duduk dia, baring dia pun, ya. Dalil Quran tu, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang sentiasa dengan Tuhan, yang berdiri dia, qu'ud duduk dia, baring dia dengan Allah Taala. Itulah sifat yang paling besar yang ada pada Rasulullah SAW. Ya, tidur dua mataku sedangkan hatiku tidak tidur. Itu. Wa hazihi martabatus siddiqin wal ula martabatul khawasul mu'minin. Dan ini martabat orang yang siddiq hati dia dengan Tuhan, ya. Yang pertama dan martabat khawas itu segala yang beriman. Betul Nabi Daud disuruh kan? Ya Daud kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanam. Wahai Daud, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq hati dengan Tuhan. Siapa dia masuk lain siddiq? Ini dia. Bi falyafrahu, dengan aku naklah mereka gembira. Mereka seronok, gembira, cinta, sedap, lazat dengan Allah. Sebab lazat, seronok, cinta, mahabbah, ini semua sifat besar ni. Cukup mahal ni tuan ni. Maka letakkan tempat dia pada siapa? Pada yang sebenar, pada Allah Ta'ala. Bawa dia cantik. Dia letakkannya pada dunia. Dah dia gila ke dunia. Pada apa? Pangkat, pada jawatan, pada dia letakkan di tempat dan benda mahal dia tak celah longkang. Ini kesalahan. Ya, itu sifat hati yang mahal tu. Letakkan pada dia. Letakkan pada dia, tunggu. Allah Ta'ala akan hantarkan berbagai-bagai kurniaan yang hebat sebagaimana didapat oleh golongan arif billah. Bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu gembira. Yang kedua, wa bi zikri falyatana'am, dan dengan zikrullah mereka merasa nikmat. Jadi sifat orang siddiqin ni ialah zikrullah tu nikmat sungguh. Sedap dia rasa ni. Lebih sedap dari dia mengecapi kesedapan yang lain. Dan satu lagi dia kata wal yakin ilmun yasduru min kali hadza illa yusafu bihi al-ilm al-qadim wala ilma daruriyah, lakin muradu bihi huna ma zakarahu ba'd wa qadir, ya, wa qad yuradu, silap kita yang baca qadir kan, wa qad, kemudian ya ra alif dal dicantumkan, dia jauh lagi itu ada, tak ada. Wa qad, kalau kita tak baca sekali lalu jadi wa qadir tadi, dia wa qad yuradu bihi al-ilmu mutlaqan wa huwa tamyiz la yuhtamalu mutlaquhu an-naqid. Bermula yakin itu ialah pengetahuan yang jadi ia daripada engkau. Kerana inilah tiada disifatkan dengan dia akan ilmu yang qadim, nisbah keluar daripada kita atau jadikan. Dan tiada segala ilmu yang daruri, ya, tetapi dikendaki dengan dia di sini ialah barang yang menyebutkan dia, kemudian itu terkadang dikendaki dengan dia ilmu semata-mata, iaitulah perbezaan yang tiada menanggung muta'alaq dia akan lawan dia. Dia nak bahas apa tahdilah, ya. Sebab kita ada dua, satu ilmu secara daruri, satu nazari. Ilmu daruri mudah, nazar kena fikir. Kemudian ilmu pula dengan peringkat maknanya apa? Yakin. Peringkat yakin pula berbeza tadi. Ada yakin peringkat awam, ada yakin peringkat kedua dia naik lagi kuat. Allah. Kemudian dia kata wa'lam anna khurujaka minka jam'un wa ziyadatu yaqinuka wa ziyadatu yaqinika dipanggil ghayatul jam'i, ya. Habis dah. Kenatan dia akan bahas
Ketahui nombor satu. Keluar engkau daripada engkau, itu dipanggil makam jamak. Maqamul jam'i. Satu lagi lawannya maqamul farqi. Makam farqi ni makna batin hati dia terpisah dari Allah. Dia nampak makhluk je, Tuhan ni tak nampak. Dia buka mata di sebelah. Mata luar dia buka, mata dalam tak ada. Kalau makam jam'i dihimpun. Ya, dihimpun pandangan dia antara makhluk dengan Tuhan. Pandangan, bukan Tuhan menghimpun kita. Yang ni mana saja jatuh pandangan dia, hati dia sentiasa memandang kebesaran Tuhan. Yang kita pandang tadi apa semua ni makhluk. Bila ada makhluk, mesti ada Khalik, pencipta. Itu maksudnya. Dia akan pandang, dia akan nampak. Ya, pencipta terasa betul di hati dia kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah. Walhasil apa? Kesan benda ni. Kesan benda ni, tapak kita memandang Tuhan, terasa keterasaan hati kita dengan Allah ni ialah memainkan peranan besar dalam seluruh ibadat. Berbeza kita buat ibadat tak ada rasa apa, kosong, tawau. Oh, itu bahaya. Ya. Makan mesti ada rasa. Kalau makan-makan tak rasa, dia kena tengok dua. Sama ada tukang masak tak betul, atau tukang makan ada sakit. Tukang makan sakit, oh ya kan, makan-makan tawau, rupa dia demam. Ataupun dia makan sihat, tapi masak tak kena, pun satu hal juga. Sebab tu dua-dua kena elok. Sihat rohani kita, sihat jasmani dan rohani kita, insya-Allah dia mudah memandang kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Sebab benda ni penting. Ya, benda bila terpandang dan disuruh pandang, banyak Al-Quran kan, qulin zuru alam tara, Tuhan kata. Mu tak lihat ke Tuhan kata? Mu tak pandang ke? Dia Tuhan suruh pandang, mana benda tu besar. Dia mempunyai apa? Kesan risiko dalam jiwa kita maknanya. Yang kedua, bila dia suruh pandang, kita tak pandang apa? Menarik murka. Pandang ni, pandang. Dia pandang tempat lain. Lama-lama cikgu baling ngendas dulu. Lepas tu kayu sampai kan. Pandang, kita kena pandang. Ya. Kita mana nak begitu. Kat sini apa nak cerita benda penting ni, ada hal ni. Ni pandang ni. Pandang dia pandang tempat lain, dia main handphone. Tak mau dia baling, kena baling jawab. Ini bukan apa, bukan mak, bukan guru, bukan bos, ini Allah Ta'ala sendiri. Malikul muluk, raja segala raja, dia suruh kita pandang dalam Al-Quran. Pandang apa? Kejadian-kejadian. Qulin zuru maza fis samawati wal ard. Sila pandang apa yang ada dalam kejadian langit. Apa yang ada? Itulah mazhar, cermin untuk memandang kebesaran, keagungan, kehebatan Allah yang bersifat dengan segala kamalat, kesempurnaan. Ya. Jadi bila hati dia memandang tu, pandang makhluk, hati dia karen, pandang ke Tuhan. Itu istilah dia panggil maqamul jam'i, menghimpunkan pandangan kepada hadrat Tuhan. Adapun kalau tidak, dipanggil maqamul farqi, dia terpusat. Dia pandangnya makhluk, tenggelam habis. Tak nampak kebesaran Tuhan. Ini bahaya. Itu dah akan bincang, dah akan datang dua tajuk, iaitu maqamul jam'i wa maqamul farqi. Wa alam anna urujaka minka jam'un wa ziyaratu yaqinika ghayatul jam'i. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.